Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, selamat malam. Maaf ya tadi kesilapan teknikal. Okey. Sebagaimana yang dijanjikan, hari ini, malam ni, saya akan berkongsi kepada anda 12 tips untuk hadapi krisis pandemik, untuk perniagaan ataupun kehidupan seharian. Okey. So tips ini saya dapat daripada kelas kuliah pada tengah hari tadilah, ataupun pagi tadi bersama dengan Datuk Wira, Dr. Azizan Osman Richwork. So semoga perkongsian pada malam ini memberikan sedikit sebanyak informasi untuk kita semua menghadapi krisis begini. So untuk tidak membuang masa, tips nombor 1 adalah tenang. Dalam krisis begini kita kena sentiasa tenang lah, sebab orang tenang selalu menang. Maksudnya kita jangan tergubur gapar, kita rasa risau, kita rasa kecewa dan sebagainya. Kita kena rasa sentiasa tenang, tenang menghadapi segala masalah, segala cabaran. Sebab kita tahu setiap apa yang terjadi pada sekarang ni ada hikmah di sebaliknya. So kita ada 12 tip. Yang pertama, kita kena tenang, sebab orang tenang selalu menang. Right? So yang kedua adalah betulkan kita punya mindset. Betulkan mindset kita. So matlamat kita hidup ni sebenarnya untuk apa? So kita dilahirkan untuk hidup adalah untuk beribadat. Setiap apa yang kita lakukan, kita baca bismillah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengkasihani. So segala apa sahaja perbuatan yang kita lakukan, makan, minum, mandi, keluar ke pejabat, keluar ke sekolah, semuanya kita ada niat yang betul. Maksudnya kita pergi sekolah, niat kita adalah untuk menimba ilmu pengetahuan. Kalau kita seorang student, sebagai seorang guru atau seorang lecturer, niat kita adalah untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada murid-murid supaya mereka menjadi orang yang berguna. Terima kasih pada yang like bersama saya pada malam ini. Saya tak nampak siapa yang berada bersama saya. So perkongsian malam ini adalah berdasarkan kepada kuliah yang saya hadiri pada pagi tadi bersama dengan Dr. Azizan Osman. Okey, yang ketiga, tips yang ketiga adalah fokus untuk bantu orang. So kita kena buat sesuatu, apa saja yang kita buat ini melibatkan orang lain. Contohnya, kita menjual makanan, menjual nasi lemak. So kita kena bantu orang untuk mereka makan. Mereka tak perlu nak masak kat rumah. So kita bantu mereka sediakan makanan. Dengan bantuan kita ni, so kita dapatlah sedikit ganjaran lah untuk kita meneruskan kehidupan kita, untuk kita beli beras, untuk masak lagi untuk kita besok, untuk kita jual dan sebagainya. So kita kena fokus untuk bantu orang. Sebab kita hidup ni, sampailah kita mati, kita akan bersama dengan orang. Maksudnya bila kita mati pun, siapa yang akan bawa kita ke dalam kubur? Mestilah orang, kan? Betul. Begitu juga kita pun kena bantu orang lain. So fokus untuk bantu orang. So kita jangan terlalu tamak ataupun selfish. So dawai tu kita kenalah bantu orang. So yang keempat adalah bina dan kuatkan hubungan dengan pelanggan atau networking. Contohnya kita dulu pernah menjual apa saja, contohnya makanan ke, jual-jual produk insurans ke, kereta dan sebagainya. So kita kena bina hubungan balik dengan pelanggan tersebut. Kita kena call mereka, tanya khabar, sihat ke atau tak sihat ke. So bila kita ada hubungan tersebut, maka customer atau pelanggan tersebut akan berurusan semula dengan kita. Mereka akan setia dengan kita sampailah bila-bila. Begitu juga kalau kita seorang guru, kita kena ada hubungan baik dengan murid-murid. Murid-murid sekolah ataupun murid universiti. So kita kena ada relation tersebut. Lepas tu, tips yang kelima adalah untuk give value dan bukan menjual. Contohnya bila kita berada dalam sesi media sosial begini, so fokus kita janganlah asyik nak menjual barang, nak menjual servis. So kita fokus untuk memberi value ataupun menilai nilai pada orang tersebut. Contohnya kita berkongsi ilmu yang kita dapat ni
Sebab ilmu yang kita kongsi pada orang begini ya akan memberi manfaat kita bila kita dah mati nantilah. So 3 perkara yang boleh membantu kita bila kita dah mati nanti. Pertama, ilmu yang bagus di-share, dikongsikan pada orang lain dan orang lain pun akan menggunakan ilmu dengan cara yang betul lah. So kita dapat pahala. So yang kedua adalah doa dari anak yang soleh dan solehah. Dan ketiga, sedekah dan amal jariah. Begini jugalah kita sedekah ilmu pada orang so kita dapat ganjaran pahala di akhirat nanti. So tips yang keenam adalah fokus kepada peluang. So kita tahu dalam krisis pandemik ini ada banyak peluang yang secara tak langsung kita boleh dapat. Contohnya peluang untuk kita boleh buat part time work sebagai penunggang motor, mengantar Food Panda ataupun Grab Food, ataupun kita boleh buat pandu kereta untuk Grab dan sebagainya. So kita fokus pada peluang. Kita tahu krisis pandemik ni sukar untuk mendapat pekerjaan dan sebagainya. So kita cipta peluang-peluang yang boleh membantulah. Contohnya sekarang ni mungkin you all boleh cipta satu peluang. Ramai orang tak boleh gunting rambut macam saya ni panjang. Boleh pergi rumah ke rumah, bagi perkhidmatan gunting rambut secara mobile. So tapi pastikanlah SOP kita jagalah dengan betul sebab kita tak naklah COVID ataupun Mr. C ni berebar. So kita kena fokus kepada peluang. Contohnya peluang kita work from home ni kita gunakanlah sebaiknya bersama dengan keluarga. So kita tak perlu nak keluar pergi kerja. So kita dah jimatkan kos kos minyak kenderaan dan kos tol. So ambil peluang masa PKP ni untuk kita tambah ilmu. Kita banyak baca buku. Kita masa ni lah kita nak tambahkan ilmu kita. Sebab kita banyak duduk kat rumah. So macam ni boleh baca buku Jack Ma. So banyak benda-benda yang kita boleh buat bila berlaku kes pandemik begini. So tips yang ketujuh adalah lupakan masalah, fokus kepada growth. So kita tahu dalam suasana ni banyak yang negatif. Banyak cerita-cerita mengatakan tak ada kerja, kena buang dan sebagainya. So kita lupakan masalah tersebut. Kita tahu masa begini mungkin kita ada rezeki yang lain. Contohnya katalah kita dulu kerja sebagai pramugara ataupun pilot. Disebabkan COVID ni tak boleh nak terbang. So kita carilah peluang lain. Mungkin kita boleh mengajar part time tuition ke ataupun mengantar makanan ataupun benda-benda yang boleh mendatangkan income tambahan, right? So yang ke-8 adalah fokus dengan apa yang ada di tangan. So kalau kita sebelum ni kita dah pakar dalam bidang kita janganlah sibuk-sibuk nak buat benda yang bukan kepakaran kita. So kita fokus apa yang kita ada lah. Contohnya kalau kita pandai dalam kita ada banyak customer database. So kita ambil lah peluang untuk kita call customer. Kita baik-baik dengan customer dan kita boleh tawarkan apa saja perkhidmatan yang boleh memberi manfaat pada orang lain ataupun customer kita. Alright. So yang tips yang ke-9 adalah fokus pada result dan rancang what's next. Maksudnya kita kena tahu KPI kita, key performance kita ataupun target kita. So bila kita dah tahu, kita dah capai target kita, kita buat benda yang lain lah. So bukannya kita teruskan benda yang sama. So kita kena cipta peluang lain, rancang benda yang lain supaya ia boleh menambahkan value ataupun menambahkan lagi peluang untuk kita lebih berjaya lah di masa akan datang. Contohnya benda ni kita boleh buat target. Contohnya kita buat mind to muscle. Contohnya saya jutawan 2021. Saya yakin dan percaya saya jutawan 2021. Saya putuskan saya jutawan 2021. Saya dengar, saya lihat dan saya rasa saya jutawan 2021. Setiap hari saya capai target saya jadi jutawan 2021. So itulah cara untuk kita buka minda kita, tubuh badan kita untuk sentiasa alert
yang kita ada target ataupun matlamat yang kita perlu capai. So bila kita tahu matlamat kita dah capai, so kita buatlah penambahbaikan ataupun tambahan target mungkin boleh meningkatkan kehidupan kita yang seterusnya. Right? So tip yang ke-10 adalah jangan fokus pada sekitaran yang negatif. So kita jangan fokus. Kita tahu kes COVID 4,000 kes. So kita jangan fokus benda tu. Kita fokus pada benda yang positif. Benda yang positif. So kita tahu COVID kita tak boleh keluar. Kita fokuslah, kita belajar. Kita tambahkan ilmu pengetahuan. Kita tak pakar dalam bidang komputer, digital. Kita tak tahu buat TikTok. Kita tak tahu YouTube. Masa ni lah kita gunakan peluang masa yang ada untuk kita belajar ilmu-ilmu baru. Sebagai usahawan, kita kena pandailah alat-alat digital yang terbaru. Contoh TikTok ni. TikTok, buat website, buat blogger. Itu penting. Buat macam ni, buat live macam ni, penting. Supaya kita dah boleh beritahu kat orang ataupun beritahu kat orang tentang perniagaan yang kita jalankan ataupun perkhidmatan yang kita jalankan. Sebab kita usahawan. Lainlah kalau bukan usahawan, kita duduk senyap-senyap, kita tak perlu jumpa orang. So sebagai usahawan kita kena rajin untuk sentiasa bersama dengan orang sekeliling. And then tip nombor 11 adalah move on. So kita janganlah, contohnya ada yang kena berhentikan kerja, lepas tu office kena tutup, so kita jangan rasa down, rasa frust, so kita kena move on. Kita kena cari peluang lain ataupun benda-benda lain yang boleh memberi manfaat untuk diri kita dan juga pada orang lain. Alright. Dan yang ke-12 iaitu tips yang terakhir, kita kena lebih bersyukur. Maksudnya kita jangan risaukan sesuatu yang kita tak miliki, tapi risaukanlah nikmat yang tidak kita syukuri. Maksudnya kita sentiasa nak benda yang lebih, nak rumah besar, nak kereta besar dan sebagainya, tapi kita tak bersyukur yang Allah dah bagi apa yang sepatutnya kita dapat. So kita kena sentiasa bersyukur. Bila kita sentiasa bersyukur, maka Allah akan tambah lagi apa yang kita boleh dapat selepas itu. So itulah 12 tips untuk kita menghadapi krisis pada masa ini. Semoga ianya memberi manfaat pada kita semua. So saya ulang semula. Tips yang pertama adalah untuk tenang. Orang tenang selalu menang. Jangan gabra, jangan risau, jangan menangis dan whatever. Kita kena cool aja. Yang kedua adalah betulkan mindset kita. So kita kena ada matlamat, kita kena ada hala tuju untuk kita buat sesuatu tu. Sebagai seorang Islam, kita kena selalu baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. So nawaitu kita adalah untuk beribadat kepada Allah. So kita jangan buat benda-benda yang Allah tak suka. Bila kita buat apa yang Allah suka, maka Allah akan bagi apa yang kita suka. Right? So nombor 3 adalah fokus untuk bantu orang. So kita jangan asyik sibuk kepentingan diri sendiri je. So kita kena tolong orang di luar sana yang memerlukan pertolongan kita. Mungkin mereka tak makan. Sekarang kita seronok je tengok Facebook, relax-relax. Ada orang yang sekarang ni tengah panas, rumah tak ada elektrik, tak ada air, perut masih berkeroncong, tak makan. So kita kena fokus untuk bantu orang yang demikian. Nombor 4, kita kena bina dan kuatkan hubungan dengan pelanggan ataupun networking ataupun saudara mara kita, adik-beradik kita. So kita kena sentiasa saling menghubungi di antara satu sama lain. Dan kelima, give value dan bukan menjual. So bila kita live media sosial, jangan fokus untuk menjual aja. So kita kena share kat orang apa kita boleh bagi kat orang. Kalau kita pandai engineering, kita ajarlah orang pasal engineering. Kalau kita pandai berniaga makanan, kita share lah ke orang macam mana nak berniaga makanan. So yang keenam, fokus kepada peluang. So kita tahu sekarang ni pandemik ni banyak benda yang kita tak boleh buat, tapi kita fokus apa yang boleh dibuat.
Boleh buat. Contohnya kita boleh mengadakan perkhidmatan menghantar makanan ke rumah orang. Mereka suka makanan-makanan yang sekarang mungkin susah nak dapat. Contohnya nak buat lemang ke apa ke. So kita boleh tawarkan perkhidmatan tersebut. Perkhidmatan yang unik yang kita boleh hantar ke rumah orang lah. Dan ketujuh, lupakan masalah, fokus kepada growth. So contohnya kita tak ada kerja sekarang, kita lupakan benda tersebut. Cuba kita dapatkan peluang lain untuk kita tambah baik kehidupan kita. 8, fokus dengan apa yang ada di tangan. So jangan tamak, so apa yang ada kita buat lah. Kalau kita ejen insurans, kita fokuslah pada insurans. Kalau kita kata tu lecturer ke guru ke whatever, kita fokus dengan apa yang kita ada sekarang. Lepas tu kita fokus pada result, maksudnya kita kena capai target apa yang kita telah targetkan awal tahun. Masing-masing ada target masing-masing. Sekarang pun masih Januari, so kita masih perlu ada matlamat untuk kita jayakan pada tahun ini. Ke-10, jangan fokus pada persekitaran yang negatif. Kalau ada kawan-kawan cakap, alah tak bagus lah apa, kita just lupakan. Kita fokus pada benda-benda yang positif, right? Dan ke-11, kita kena move on. Walaupun berlaku pandemik apa, so kita jangan lupakan semua tu. Kita kena orang kata tu lakukan apa yang mampu kita buat. Kita kena move on. Dan yang ke-12, kita kena sentiasa bersyukur, sebab apa yang Allah bagi ni adalah satu rahmat ataupun satu hikmah yang mungkin ada di sebaliknya. So mungkin masa pandemik ni kita dapat bersama dengan keluarga. Kata tu lepas tu kita boleh menambahkan ilmu pengetahuan di rumah, berbanding kalau masa tak ada pandemik dulu kita sentiasa sibuk, balik lewat malam, tak jumpa keluarga. So bila ada pandemik begini, so kita lebih kenal dengan keluarga kita dengan lebih harmoni lagi. So itu sajalah tips saya pada malam ini, 12 tips untuk menghadapi krisis. So you all boleh tengok balik lah, ulang tayang balik dalam video Facebook saya. Semoga ianya memberikan manfaat kepada sahabat-sahabat sekalian untuk menghadapi kehidupan yang sekarang ni cabaran, tapi jadikan cabaran ini sebagai peluang untuk kita naik dengan lebih pantas lagi. Mungkin masa ni kita terfikir mungkin kita boleh buat sesuatu yang lebih terbaik, bagus daripada selalu kita buat. Mungkin selalu kita buat, kita hari-hari pergi kerja cycle yang sama saja. Tiba bila ada pandemik begini, so ia mencetuskan minda yang terbaru di mana kita kena ubah kehidupan kita, ubah cara hidup kita, ubah orang kata tu perniagaan kita, bisnes kita, kepada yang lebih baguslah berbanding dengan yang sebelum itu. So itu sajalah perkongsian saya pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada sesiapa yang bersama saya. Saya tak nampak dalam Facebook ni siapa yang bersama saya. Okay. So tapi saya tengok kejap, saya check dulu. Dia pun live. Pada Nur Azni, Nur Azni, saya doakan semoga Nur Azni perniagaan berjalan dengan lancar, dipermudahkan, dimurahkan rezeki. Kepada saya tak nampak Muhammad Sabri, siapa lagi? Imran, dan sesiapa yang bersama saya pada malam ini, saya doakan kalian semua dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan umur dan dijauhkan dari segala bahayalah, terutama Mr. C. Alright. So itu sajalah perkongsian saya malam ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama saya. Okay, bye-bye.